Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, previous class kita dah tengok tentang 2.3 organ utama untuk transpirasi kehilangan air daripada tumbuhan, iaitu organnya adalah daun. Okey, yang mana dalam daun ada struktur sel pengawal yang akan membentuk liang stoma. Okey. Dan 2.4 kita sambung hari ini adalah tentang organ utama untuk proses fotosintesis pula. Okey, organ utama untuk fotosintesis iaitu sama daun juga. Okey. Jadi kita akan tengok apa yang ada dalam daun yang membantu proses fotosintesis. Okay, kita kena tahu bahawa proses fotosintesis adalah proses menghasilkan bahan organik, makanan lah untuk tumbuhan tadi. Yang mana fotosintesis akan memerlukan cahaya, memerlukan air, memerlukan karbon dioksida. Okay, jadi bahan-bahan ini yang diperlukan oleh daun untuk proses fotosintesis ni akan masuk melalui organ atau struktur yang terubahsuai daripada organ daun. Ada pengubahsuaian yang menyebabkan dia sesuai untuk mengangkut air, sesuai untuk bawa masuk karbon dioksida. Okay, apa dia? Itu yang kita nak tengok. Okay. Okey, ni adalah keratan rentas daun yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, kita ada 4 lapisan. Okey, yang pertama epidermis atas. Lepas tu bawah layer epidermis atas adalah mesofil palisade. Lepas tu mesofil berspan, yang mana mesofil berspan tu ada ruang udara dan juga ada berkas vaskular. Kat sini gambar ni tak ada ya. Okey, ada berkas vaskular yang mengandungi xylem dan phloem. Okey. Awak tengok buku teks awak, muka surat 41. Ada berkas vaskular. Okey. Dan juga lapisan bawah adalah epidermis bawah. Jadi macam mana empat lapisan struktur ni boleh membantu daun untuk menjalankan fotosintesis. Ini yang kita nak tengok hari ni. Okey. So yang pertama, kita tengok dahulu epidermis atas. Okey, epidermis atas ni dia ada lapisan di atasnya berlilin yang dipanggil kutikel. Kutikel ni ciri dia yang lain adalah dia lutsina supaya cahaya boleh menembusi masuk ke dalam mesofil palisade. Dia bukan opaque. Okay, dia adalah lutsina, transparent, boleh masuk cahaya. Okay. Okay, awak tengok kat sini palisade ni ada banyak klorofil. Ada banyak kloroplas. Okay, yang mana ada pigmen klorofil di dalam kloroplas yang boleh menjalankan fotosintesis. Okay, dengan cara pigmen tadi lah yang akan menyerap cahaya matahari tadi dan menukarkan matahari kepada tenaga kimia. Okay, masalahnya kalau kat sini opaque, legap, sini tak dapatlah menerima cahaya. So mesti transparent kat sini. Okey, yang kedua. Okey, penyesuaian yang kedua adalah epidermis bawah mempunyai sel pengawal yang terubah suai daripada epidermis bawah untuk membentuk liang stoma. Okey, supaya apa? Supaya liang ni boleh membenarkan karbon dioksida masuk ke dalam daun. Okey, saya dah bagi tahu bahawa keperluan antara bahan yang diperlukan untuk menjalankan fotosintesis adalah air, cahaya matahari dan juga karbon dioksida. So cahaya matahari mesti masuk. Ini adalah penyesuaian epidermis atas. Karbon dioksida akan dibawa masuk melalui stoma yang terubah suai daripada sel pengawal di dinding di epidermis bawah. Boleh. Okey, seterusnya. Struktur apa? Struktur mesofil. Okey, ada dua jenis saya cakap tadi, mesofil palisade, mesofil berspan. Okey, mesofil palisade ni padat, tegak, okey, supaya dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum. Okey.
Dan apa namanya? Dia juga mempunyai kloroplas yang berklorofil supaya boleh menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey, inilah. Dia rapat, padat dan banyak kloroplas. Kalau soalan tanya, terangkan satu ciri penyesuaian struktur yang ada dalam daun yang membantu proses fotosintesis. Okey, soalan tu 2 markah je. Okey, awak ada banyak pilihan jawapan tapi jangan jawab semua. Pilih satu fakta, satu penerangan. So dapat 2 markah. Contoh awak nak pilih daun mempunyai epidermis atas yang yang ditutupi oleh kutikel yang lutsina. Kutikel lutsina 1 markah. Penerangannya apa? Okey, kutikel lutsina adalah penting supaya cahaya matahari boleh menembusi terus hingga ke mesofil palisade. Kita nak matahari tu, okey. Yang maksimum. Okey, supaya matahari yang maksimum boleh tembus hingga ke mesofil palisade. So markah kedua penerangan dia. Iaitu tadi epidermis atas yang ada kutikel lutsina. Lutsina 1 markah. Cahaya matahari untuk fotosintesis 1 markah boleh tembus. Okey. Kalau awak pilih mesofil palisade, okey, daun mempunyai mesofil palisade yang disusun padat dan mempunyai banyak kloroplas. Mempunyai banyak kloroplas lah, 1 markah. Kloroplas yang banyak akan menyebabkan lebih banyak pigmen klorofil untuk menyerap matahari. Okay, itu markah kedua. Okay. Bukannya awak senaraikan semua struktur, bukan. Okay, satu fakta, satu penerangan. Okey, yang kedua mesofil berspan. Macam mana pula mesofil berspan ni bantu daun untuk fotosintesis? Iaitu dengan mengurangkan kloroplas pada mesofil berspan berbanding mesofil palisade dan juga mempunyai bentuk yang tidak tetap, maka akan menghasilkan lebih banyak ruang udara. Okey, bentuknya tidak tetap, maka lebih banyak ruang udara, 1 markah. Ini akan membolehkan proses pertukaran gas berlaku lebih cekap ataupun ini menyebabkan lebih banyak karbon dioksida boleh menembusi masuk ke dalam mesofil palisade untuk menjalankan fotosintesis. Sebab karbon dioksida diperlukan oleh mesofil palisade ni untuk fotosintesis. Okey, so ciri dia ni tak ada bentuk yang tetap. So banyaklah rongga dia kat sini, ruang udara. Yang ketiga, di bahagian berkas vaskular. Saya dah bagi tahu sebelum ni, bila sebut berkas vaskular, mesti dalam kepala dah ingat dah xylem dan phloem. Okay, apa peranan xylem? Apa peranan phloem untuk proses fotosintesis? Okay, peranannya adalah xylem akan angkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sorry, ni tertindih dengan muka saya. Okay, akar ke daun. Tadi saya dah bagi tahu keperluan untuk menjalankan fotosintesis adalah cahaya matahari, karbon dioksida dan air. Jadi xylem ni lah bantu tang air tu. Okay, dia yang angkut. Yang kedua, phloem. Okay, hasil daripada fotosintesis adalah sukrosa yang akan diangkut oleh siapa? Oleh phloem. Okay. Dari daun ke seluruh tumbuhan. Okay. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana struktur kloroplas. Okey, yang menyebabkan daun boleh menjalankan fotosintesis. Okey. Okey, dalam kloroplas, awak tengok ini, kita tengok gambar rajah kloroplas. Bila dipotong keratan rentasnya. Okey, kloroplas terdiri daripada 2 lapisan membran. Satu lapisan membran luar, satu lagi lapisan membran di dalam. Okay. Dan di dalam kloroplas ada struktur yang dipanggil granum
yang apabila granum tu macam satu himpunan bentuk piring-piring ni kan. Okay. Satu piring dipanggil thylakoid. Okay. Bila piring tu dihimpun naik-naik tinggi, dia dipanggil granum. Okay. Di sekeliling ruang antara celah-celah granum ni adalah stroma. Okay, boleh? Okay, jadi penghubung antara satu granum dengan satu granum adalah lamela. Nampak kat Rajah 2.16 buku teks awak ada. Kat sini tak ada. Ni penghubungnya. Lamela. Okay. Okay, jadi kita tengok bagaimana setiap satu struktur ni membantu fotosintesis. Okay. Ingat ni stroma tau, bukan stoma. Tengok ejaannya. Awak salah eja menyebabkan maksud jadi berubah. Okay. Okay, jadi kita tengok dahulu di granum. Granum ni. Apa peranan granum dalam fotosintesis? Okey, granum adalah timbunan cakra thylakoid. Cakra yang saya cakap macam piring tadi kan. Okey, dia tersusun membentuk satu lapisan yang banyak lah. Okey. Timbunan-timbunan ni akan dia akan meningkatkan luas permukaan untuk menyebabkan fotosintesis tu berjalan secara optimum. Okay. So meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis tu satu markah. Granum tu adalah timbunan cakra thylakoid tersusun membentuk lapisan satu markah. Okay. Bagaimana struktur kloroplas boleh membantu fotosintesis? So pilih granum dan meluas permukaan satu markah. Okey, thylakoid ni okey, cakra dia. Okey, kantong berbentuk cakra ada klorofil dalam thylakoid. Okey. Jadi pigmen klorofil tadilah yang akan memerangkap cahaya matahari. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya maksudnya thylakoid ni dia memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Okey. Fotosintesis ni ada dua fasa. Satu tindak balas cahaya, satu lagi tindak balas gelap. Tindak balas cahaya memerlukan cahaya. Tindak balas gelap tidak memerlukan cahaya. Bukan kata gelap waktu malam maksudnya, bukan. Dia hanyalah tindak balas yang tak perlukan cahaya pun dia boleh berlaku. Itu maksudnya. Okay. Jadi thylakoid ini akan adalah tempat di mana berlakunya tindak balas cahaya. Okay. Tindak balas bersandarkan cahaya. Okay. Manakala stroma di sekeliling granum tadi adalah bendalai tak berwarna, keliling granum tak ada warna. Dia adalah tapak ataupun tempat tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ni tertutup ni, ada dalam konteks awak. Tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dia tidak memerlukan cahaya maksudnya. Okay, untuk menghasilkan glukosa. Okay. So ini tindak balas bersandarkan cahaya di thylakoid. Stroma tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dia tak perlukan cahaya. Okay. Boleh. So kena tahulah granum apa. So granum thylakoid adalah, granum dan thylakoid tu maksudnya adalah tempat di mana tindak balas bersandarkan cahaya berlaku. Manakala stroma adalah tempat atau tapak di mana tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku. Okey.